kan kita ada stop satu tempat pasar tu, kan ramai kan yang jual buah kan. Ada sekali tu kita orang punya bas kena serbu Kenapa? dengan penjual buah. Let's say, Terlalu banyak. So kita orang semua tutup tingkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Sabrina binti Suhaimi di dalam segmen podcast Cinta Gaza Malaysia edisi khas bersama dengan tim Kenya. Okey, untuk pengetahuan kalian, baru-baru ni tim Kenya baru saja pulang daripada melaksanakan misi korban Aidiladha di Kenya. Agak-agak lah kan, kenapa diorang buat korban kat Kenya, kenapa diorang tak buat korban dekat tempat lain, terutamanya Palestin. Sesuailah nama dengan Cinta Gaza Malaysia. Baik, di hadapan saya ni ada 3 orang jejaka yang semuanya sudah berpunya. Dan mungkin boleh perkenalkan nama masing-masing. saya dulu. Hai, nama saya Hakim. Okey. Nama saya Syafiq. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sul. Okey, baik. Untuk pengetahuan para pendengar, Tuan Syafiq sekarang ni diapit oleh tim media iaitu Tuan Hakim dan juga Tuan Sul. Okey, baik. Untuk pengetahuan juga kepada para pendengar dengan para staf jemputan kita pada hari ini, kita ada 3 pusingan iaitu pusingan pertama, Ukhuwah di Bumi Kenya. Dan seterusnya misi kemanusiaan bukan lagi di Gaza, dan seterusnya pusingan ketiga, warna-warni kerja sukarelawan. Mungkin nampak klise tapi semestinya saya yakin ada cerita yang istimewa di sebalik korban Aidiladha di Kenya. Okey, baik. Saya tertarik untuk mulakan kita punya podcast ini dengan satu pertanyaan. Macam mana perjalanan awal akhir tim Kenya bermula dengan saya percaya bermula dengan site visit dan juga bermula dengan aktiviti korban. Okey, bismillah, kita mulakan podcast ni. Okey, sebenarnya untuk trip ataupun kempen korban misi di Kenya ni, dia ada 2 kali. Di mana yang pertama tu kita pergi sebagai Riki untuk di kawasan yang di mana kita nak buat lembunya macam mana. Itu yang pertama lah. Itu berlangsung pada bulan 5 begitu. Itu saya, Hakim dengan Syafiq. Lepas tu yang keduanya pada hari tersebut untuk kempen korban untuk Raya Aidiladha di Kenya. Yang itu dipergi oleh Tuan Sul dengan Syafiq. So dia adakan 2 percintaan berbeza lah. Ini bermakna Tuan Syafiq pergi ke Kenya selama 2 kali, betul? 2 kali, bos. So Rezeki. bukan rezeki tu, maknanya kena claim siapa tim projek mesti dapat pergi 2-3 kali, betul tak? Okey, mungkin ini bermakna juga adakah Tuan Tapi sepatutnya Hakim pergi yang kedua ni, tapi memandangkan dia ada urusan yang tak dapat dielakkan konon-kononnya. So ditukarlah ke saya. Okey, faham. Apa perasaan Tuan Syafiq dapat pergi 2 kali? Saya percaya Tuan Syafiq selaku sebagai ketua projek korban di Kenya, betul? Betul, alhamdulillah. Perasaan tu gembira sebab kita dapat pergi tengok kan culture orang yang baru. Dan pada masa yang sama juga sambil kita misi tu, kerana kita tengok apa kita sampaikan tu kan kepada orang yang memerlukan kan. Jadi dalam gembira tu ada sedihnya jugalah bila kita tengok sedih. Sedih kita tengok keadaan orang dekat sana lah, keadaan penerima manfaat yang kita nak bagi tu, macam tu. Okey, baik. Jadi mungkin pengalaman kalian pergi ke Kenya, saya percaya pergi ke Kenya ni satu pengalaman yang baru kerana kebanyakannya staf kita dah pergi ke Turki, dah pernah pergi ke Palestin, antaranya macam Puan dan juga Tuan Nadir sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan tak ataupun kongsikan satu sisi yang menarik tentang budaya dan makanan di Kenya. Apa yang membuatkan kalian rasa tertariknya duduk di Kenya ni? Sebelum ni saya pergi Turki dengan Lubnan. Di Turki tu lebih kurang juga dengan makanan di Lubnan lah. So bila di Afrika ni dia lain sedikit, benua lain. So dia punya makanan tu dia macam agak kering sikit lah. Bila dia ada kuah tu, dia macam kuah dia rasa kosong. Betul kan baik? Betul. Dia macam dia letak garam ya.
Lebih kurang. Letak garam je. Dia macam letak garam je lah. Tapi kita tak tahulah apa dia punya rempah yang dia. Tapi sedap. Sedap. Apa nama makanan tu? Ada banyak masa kita yang saya paling ingat masa breakfast lah. Dia panggil apa nama dia? Mandazi. Yes, Mandazi. Kim Power semua dia ingat makanan. Kalau Mandazi ni, kalau orang Malaysia yang duduk Terengganu, mungkin kita boleh samakan dia macam kayu keramat. Ya betul. Pernah makan tak kayu keramat? Okey, kejap. Kayu keramat tu makanan, bukan nama tempat. Makanan dia. Oh, okey. Mandazi tu lebih kurang macam kayu keramat. Dia macam rasa manis-manis. Lepas tu tak silap saya, makanan first bite bila saya sampai dekat Kenya ni, makanan yang pertama tak silap saya adalah samosa. Samosa yang 3 segi tu? Yang 3 segi tu. Tapi membezakan dia penuh intinya dan kering. Okey. Betul. Tak bukan samosa. Tapi kalau makanan, dari segi makanan, saya rasa setakat ni 3 negara yang saya pergi tak lepas lagi samosa. Maksudnya samosa tu sentiasa ada. Di Turki ada, di Lebanon pun ada, di Malaysia ada, yang lupa Malaysia memang ada lah. Di Afrika pun ada juga, di Kenya sendiri. Tapi beza dia, beza inti dia tu lain-lain. Selalu kalau negara-negara Arab ni mostly inti dia kambing lah. Okey. So sedap sikit lah daripada Malaysia. Saya dengar, saya ada dengar jugalah orang bisik-bisik di dalam kalangan staff CGM ni yang mengatakan Tuan Sir ni tak makan kambing. Betul ke? Betul. Sebenarnya kurang sikit lah makan kambing. Tapi entah kenapa bila di negara orang tu boleh pula makan kambing. Ajaib pula. Tak tahulah. Kena sondol ke apa? Mungkin sebab kambing di Afrika ni atau apa? Arab ni mandi kot. Sebab kambing Malaysia tak mandi. Okey, macam tu. Mungkin juga kita bahaya. mungkin juga kita boleh buka cawangan CGM dekat Kenya mungkin. Itu kita kena serahkan kepada Syafiq untuk decide. Okey, kemudian macam mana pula dengan budaya diorang? Mesti ada perbezaan antara budaya di Kenya dengan juga budaya di Malaysia. Mungkin boleh kongsikan kehidupan diorang tu macam mana? Budaya sepanjang kita orang dekat Kenya tu, kita orang nampak dua benda yang berbeza tau. Dua budaya yang berbeza, boleh kata macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita orang first sampai dekat sana tu, turun dekat Nairobi. Okay, dia punya airport lah, bandar dia, bandar Nairobi. So dekat situ kita nampak kehidupan lebih bandar, lebih maju sikit. Okay. Macam tu, pakaian pun ada style-style sikit lah. Macam tu, cuaca pun berbeza. Dia punya style kan, dia orang suka pakai warna yang terang-terang oren. Itu antara style macam tu lah. Lepas tu daripada Nairobi tu pergi ke tempat yang kita, projek kita ni dekat Garissa, makan masa 8 jam. So long the way kita nampak kita pergi ke kawasan perkampungan sikit. Macam tu, dekat situ pekerjaannya based on apa yang kita orang dimaklumkan oleh orang tempatan situ lah. Banyak yang meniaga macam buah-buahan. Lepas tu ada yang penternakan haiwan, kambing, lembu. Kan kita ada stop satu tempat pasar tu, kan ramai kan yang jual buah kan. Ada sekali tu kita orang punya bas kena serbu kenapa? dengan penjual buah. Terlalu banyak. So kita orang semua tutup tingkap. Jadi diorang semua hulur lah, just 1,000. So kira kalau 1,000 tu, kalau kita convert ke duit Malaysia sekarang, RM33 lah. Kan, RM33 untuk sekilo buah ke? Kita orang pun tak tahu. Seplastik Plastik tu tak tahu apa. Faham. Dia plastik yang macam plastik normal size macam tu. Faham. So macam tadi perkongsian daripada Tuan Sul berkenaan bas kalian diserang oleh peniaga buah-buahan kan? Bukan diserang, diserbu. Okey, nak diserbu. jual lah. Kenapa agaknya benda tu berlaku? Sebab benda tu mungkin agak sesuatu yang baru untuk kita kan. So kenapa benda tu berlaku kat sana? Adakah mereka tak boleh nak jual buah tu ke, ataupun buah tu pun tak laku ke, macam mana? Kalau saya perasan sebab satu, mungkin sebab van tu sendirilah, jenis van yang kita travel punya van kot. Dia mungkin dia tahu itu orang luar. Sebab biasa kalau saya jalan sekitar kampung ke apa, kebanyakannya orang akan pandang ke, pandang-pandang kita, apa yang diorang pandang lah, ada benda ke kat atas kan. Lepas tu saya fikir balik, mungkin sebab ni van travel,
Jadi diorang akan jadi benda tu jarang nak nampak lah kat kawasan orang. Dan macam mana pula dengan perbezaan masa Malaysia dan juga perbezaan suhu Malaysia dengan Kenya? Adakah suhu mereka sama? Itu macam mana? Beza masa first, saya nak sambung dengan boleh sambung. Kenapa macam nampak dia orang serbu kan, atau serang kita? One off rasanya mungkin sebab purchasing power dekat sana rendah lah. Yang meniaganya banyak, tapi yang nak membelinya kurang. So bila dia orang nampak traveller pergi sana, mungkinlah itu kenapa dia orang serang kita punya. Maknanya purchasing power tu berlaku hanya dalam komuniti diorang je lah. Dalam komuniti diorang saja. Sambung kepada suhu. Suhu berapa sana? Suhu lebih kurang Malaysia untuk Garissa lah. Tapi untuk Nairobi ni dia macam panas. Dalam aircon. Sejuk sikit. 18 darjah Celsius. Pernah capai 16 lah. Pernah capai 16 malam 16. So tak ada masalah sejuk sangat. Macam okey lah, boleh kawal lagi lah kesejukan. Bukan boleh kawal, tak boleh kawal. Tapi okey lah macam dalam aircon. Okey lah. Okey, faham. Sejuk tu sejuk jugalah, tapi kita kena pakai kita kena pakai pakaian yang tebal sikit lah. Sikit ya, tak payahlah tebal sangat macam winter. Okay, baik, faham. Okay, kita dah mendengar satu perkongsian yang menarik berkaitan kehidupan dekat Kenya kan. Saya percaya bila dengar cerita daripada 3 staff CJM ataupun daripada tim Kenya ni, sebenarnya menarik kalau untuk kita juga membuat misi di Kenya. Kerana saya percaya kehidupan dekat Kenya pun boleh dikatakan memerlukan perhatian daripada masyarakat kita yang berkemampuan lah untuk memberi sumbangan kepada mereka. Okey, jadi pusingan kedua kita tarik dengan soalan yang pertama, dan mungkin ini sesi kali ini mungkin Tuan Syafiq banyak kot yang perlu explain. Sebenarnya banyak negara yang memerlukan bantuan kemanusiaan terutamanya, dan kita pun dah fokuskan kepada Palestin, Lebanon dan beberapa tempat yang lain. Tapi kenapa dalam korban kali ini kita buat kempen di Kenya? Menjawab kepada soalan Cik Puan Sabrina, kenapa kali ini kita di Kenya kan? Mungkin saya rasa bagi mana-mana organisasi lah, NGO terutamanya, dengan kita CJM NGO ni kan, kita ada target kita punya misi ataupun bantuan kita tu, kita kalau boleh nak capai ke banyak tempat. Daripada penubuhan CJM daripada 2014, berdaftar 2014 sampai sekarang ni, memang kita punya fokus boleh kata 90% bantuan kepada Gaza, Gaza, Palestin, West Bank. So sebenarnya kita bermula daripada 2021 sebenarnya. Kita dah mula touch beberapa tempat yang memerlukan bantuan kemanusiaan, Lebanon, Turki, Syria, dan yang terbaru lah, bila kita rasa dah boleh ke tempat lain, kita tengok pula ke tempat yang lain lah. Contohnya kita pilih Kenya di Afrika. Sebenarnya untuk Afrika ni bantuan korban ada 2 sebenarnya, di Kenya dan juga di Chad. Itu antara ni lah. Mungkin yang pertamanya disebabkan kita punya visi nak capai lebih banyak lokaliti untuk kita bantuan. Dan yang seterusnya, mungkin first kali kita nak mengenali Kenya dulu lah kan. Tadi kita sebut pasal budaya apa semua, kita nak mengenali Kenya ni sendiri. Kenapa perlunya bantuan kemanusiaan di sana? Majoriti umum saya rasa mungkin dah tahu, negara di benua Afrika majoriti semua adalah di bawah paras kemiskinan yang mengalami isu krisis, kelaparan, keperluan asas yang paling penting sekali makanan amat teruk lah kan keperluan dia. Lepas tu pula apa lagi keperluan air apa semua. Dan juga sebenarnya di Kenya ni terletaknya 2 kamp pelarian yang terbesar. Bukanlah 2 kamp pelarian yang antara yang terbesar di dalam dunia ini. 2 kamp pelarian tu maksudnya pelarian Palestin ke ataupun pelarian daripada seluruh beberapa tempat yang lain yang berkumpul di sana? Daripada tempat yang lain-lain. Ini sebenarnya daripada konflik
perang saudara di Somalia. Okay. Kebanyakan pelarian di Kenya based on UN punya report tahun 2022, tahun lepas punya, lebih kurang 570,000 pelarian yang ada di Kenya. Banyak. Daripada 570,000 tu 230 terletak di Kem Dadaab. Kem Dadaab ni yang terdekat dengan Garissa lah, yang kita orang pergi ni, di sebelah east timur Kenya macam tu. Yang satu lagi Kem Kakuma, lebih kurang 240,000 pelarian dekat sana. Ini yang Kem Kakuma ni jauh sikit lah daripada kita orang. Jadi antara sebab-sebab isu-isu yang memerlukan bantuan kemanusiaan, kita rasa CJM dah bersedia untuk itu. Kemudian kita touch lah untuk kita bantu juga isu-isu berkaitan dengan di Afrika. Saya juga nak tanyalah untuk kempen korban kali ini, adakah CJM merupakan pencetus ataupun yang mengelolai kepada keseluruhan kempen, ataupun ada juga kerjasama daripada NGO yang lain? Ini kena Syafiq pun kena jawab juga. Kita di Afrika, Kenya dan Chad ni, kita bersama dengan rakan NGO kita yang lain sebenarnya. Okay, disebabkan kita rasa lagi better untuk kita bergabung, untuk kita pergi ke tempat yang sama. Jadi gerak kerja tu lagi tersusun dan juga bantuan lagi banyak lah ke tempat itu kan. Kita pergi CJM sendiri, kemudian Cinta Syria Malaysia, Warga Cakna, Warga Cakna, Iman Care. So total 4 NGO. Dan ada lagi satu, lagi international iaitu NGO Kenya ke? Mountain of Mercy. Let's go. Mountain of Mercy tu partner lokal kita dekat sana lah. Okay, faham. Kiranya dah kerjasama antara CJM dengan Mountain tu dah. Mountain of Mercy. So bagaimana pula dengan aktiviti sepanjang di Kenya? Mungkin Tuan So boleh kongsikan sedikit aktiviti? Okay, first bangun pagi, gosok gigi. Maksudnya selain daripada aktiviti korban kan, selain aktiviti korban, ada apa aktiviti lain tak yang macam yang kita menyantuni mereka di sana? Sebenarnya kalau untuk kita orang, untuk misi kali ni sebenarnya tak kurang sikit lah aktiviti tu. Tapi kita mau kepada ziarah tempat-tempat kebajikan yang diorang buat lah, macam Mountain of Mercy yang diorang kelola. Salah satu tempat yang kita orang pergi tu ada 2 tempat. Tempat untuk pelindungan wanita. Ya, betul ya? Betul. Macam klinik lah. Klinik untuk klinik kebajikan untuk wanita lah, dia khususkan untuk wanita. Dan di situ kita dapat tengok macam mana diorang hasilkan pet sendiri. Macam kita pernah tengok kan Pac-Man kan. Masalah pet di Afrika ni lebih kurang dengan di India. Okay. Sebab pet tu susah nak dapat dan mahal bagi diorang, mahal. Dan diorang ada buat pet sendiri lah. Macam yang mostly yang buat ni wanita jugalah, warga tua. So pada masa yang sama diorang boleh buka peluang pekerjaan kepada lokal, orang lokal di situ. Dan salah satu juga bantuan yang itu bukan CJM lah, warga Cakna hantar sendiri, adalah salah satunya adalah satu pet lah, pet tuala wanita, hygiene kit lah, hygiene kit dan juga makanan tu mostly kita bagi banyak sayur kobis lah. Kobis kan baik. Dalam satu guni tu banyak juga. So kiranya satu guni tu untuk satu keluarga. Satu guni tu satu keluarga bertahan selama lebih kurang dalam seminggu ke sebulan? Seminggu. Sebab yalah, diorang ni sarapan pun diorang makan sayur. Tengah hari pun diorang makan sayur. Mostly setiap hari diorang makan. Bagusnya. Sihat. Sayur kobis tu. So kiranya berapa penerima, berapa keluarga yang menerima guni makanan tu? Anggaran. Tak ingat. Aku shoot je. Masa yang keluarga masa tu untuk food pack dengan hygiene kit 236 keluarga. Mantap. Kita projek kita. 236 keluarga. 236 ramai. Keluarga. Hygiene kita tengok ramai lah, tapi kita orang walaupun ramai, kita tahulah benda tu sebenarnya
tak cover untuk semua keluarga di sana. Ya, betul. Tapi ada satu lagi Pik yang tempat yang kita pergi tu. Ni tempat ni rare sikit. Apa? Orang Afrika yang putih. Mesti pelik kan. Orang Afrika yang putih. Kita orang ada pergi satu tempat ni. Dia kumpulkan orang Kenya, orang Garissa yang orang Afrika yang mempunyai penyakit yang pelik lah. Maksudnya bukan pelik sangat, special case. Dan diorang ni pun terbiar, tak ada siapa yang nak jaga. Sebab salah satunya adalah penyakit albino. Memang kat situ memang macam ibarat perkampungan, sorry to say, macam perkampungan albino macam tu ke? Lebih kurang. Bukanlah perkampungan, dia macam tempat kebajikan ni. Kebajikan. Rumah kebajikan. Kalau yang tadi tu klinik, kita panggil Sisters Maternity Home. Yang kedua ni adalah Orphan and Disabilities. So kat situ mengumpulkan orang-orang yang albino lah, yang ada genetik albino macam tu. Mostly saya tengok pun lebih daripada 3 sebenarnya yang penyakit albino. Kenapa golongan albino ni terpinggir? Maksudnya kenapa dia dikategorikan sebagai satu golongan yang perlu ditempatkan di tempat kebajikan? Di Afrika ni masalah dia, di Kenya khususnya, dia orang ada masalah dari segi macam hygiene, dari segi perubatan semua. So diorang tak mampu nak rawat benda tu, dan dari segi penjagaan pun agak kurang sikit. So kebanyakan diorang dikumpulkan dalam satu pusat kebajikan. Di situlah diorang dirawat, dijaga semua. Dan itulah situ kita nampak jugalah, begini rupanya kalau orang Afrika tu bersih putih. Tuan Hakim macam nak cakap sesuatu? Itulah, boleh ke saya selit sikit? Boleh. Sebab kita orang pergi ni bulan yang lain kan. Jadi masa tu aktiviti pun berbeza. Gitu. Gitu. Ya, bisa aja. Ni. So kalau saya ringkas lah masa pada Ricky punya, maknanya pada misi yang pertama kita pergi Ricky. Apa yang benda saya ingat antaranya hari perasmian borehole, iaitu galian air kan panggil. Galian air dekat Garissa tu. Perasmian lah dengan YB dia ke dia apa semua tu. So hari tu memang dia rasmikan air bersih. Memang diorang berkumpul dekat situ dapat air bersih minum. Memang diorang bersyukur lah. Sebab tengah masa tu ialah lapang tanah kan. Itu pun dah ada air bersih, masih lagi ada yang macam anak-anak kecil minum dekat air yang lebih-lebihan, macam dia kena tanah tau. Dia macam lecak macam tu. Macam lecak. Mesti juga minum asalkan ada air kan. Jadi itu pun diorang nak dapatkan air dekat itu pun berapa kilometer kan nak pergi situ kan. Maksudnya sumber air tu hanya satu saja yang, tapi kena menampung satu perkampungan yang besar macam tu ke? Mungkin itu. Mungkin saya nak share sikit hasil kita ada bersembang, ada ruang untuk bersembang dengan orang kampung dekat situ. Apa masalah macam sebelum ni kita duk selalu dengar orang Afrika ni kalau nak cari air jauh berjalan kan. Secara betul ke benda tu kan? Tapi bila kita pergi ke sana, kita dapat peluang untuk tahu dengan lebih sahih orang kampung cerita. Ya, memang betul. Dia orang kena berjalan 4 ke 5 kilometer. Dan juga ada yang boleh jadi sampai ke 10 kilometer. Dan tujuan dia orang berjalan tu, dia orang akan berjalan je sehingga jumpa air. Setiap hari dia orang akan buat macam tu? Setiap hari. Kita orang daripada town Garissa tu nak pergi ke perkampungan tu, memang kita orang akan nampak lah anak dengan ibu dia berjalan nak cari air. Macam dia orang bawa besen macam besen macam tu lah, macam botol besar bekas lah, galen. Macam tu. So agak daif jugalah berdasarkan cerita dari Tuan Syafiq tu, agak daif juga kehidupan mereka. Sebab untuk mencari sumber air sahaja kena travel 10 km setiap hari. So benda tu orang kata macam mana, kalau kat Malaysia ni kita take for granted lah, air kita membazir. Tapi kat sana mereka sangat perlukan air, which is kita perlu ambil dia sebagai satu ruang untuk jadikan satu reflection lah kepada kita untuk menghargai air. Nampak macam remeh kan menghargai air, tapi hakikatnya itulah pentingnya air kepada masyarakat dunia.